wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala sahabati wal qarabati wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, ini kelas kita yang ke berapa? Yang ke-8. Betul? Tak tulis nombor siri dekat video tu. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi kita untuk sambung lagi kitab kita, iaitu Zadul Muta'alim. Moga-moga permulaan kita baik, maka pengakhirannya pun baik. Moga-moga kita dapat mengkhatamkan kitab ni insya-Allah, walaupun melalui secara online sahaja. Jadi buka muka surat yang ke-10, kita sambung bab yang seterusnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ijtihad dan mujtahid. Saya bacakan dulu. Ijtihad ialah menumpukan fikiran kepada nas-nas. Belum betulkan kat situ dia pecah tulisan. Situ menumpukan fikiran kepada nas-nas, keterangan-keterangan agama, serta menyelidiki akan dia dengan halus bagi memahamkan maksud syarak dan menetapkannya. Mujtahid ialah orang yang sanggup dan layak menumpukan fikiran kepada nas-nas dan kaedah-kaedah dasar-dasar agama, serta menyelidiki jalan-jalannya dengan teliti bagi memahamkan maksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menetapkan keputusan-keputusan hukum yang tersebut mengikut alasan-alasan yang didapatinya. Mujtahid yang diakui, 4 orang mujtahid telah diakui oleh sekalian umat, diikutan orang-orang. Yang pertama Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. 2 Imam Nu'man bin Thabit. 3 Imam Maliki, namanya Malik bin Anas. 4 Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal. Okay, baik. Jadi seterusnya ialah ijtihad dan mujtahid. Apa kaitannya dengan pembelajaran kita yang sebelum ni? Kerana ijtihad dan mujtahid ni lah. Ijtihad ni maknanya makna ringkas lah. Nanti kita cerita dari sudut uraian yang lebih teliti. Tapi makna ringkasnya, ijtihad ni maknanya berusaha dengan bersungguh-sungguh mengeluarkan sesuatu hukum. Sebab tu sebelum ni kita cerita bab hukum. Jadi ijtihad adalah satu proses ataupun satu kaedah yang diguna pakai untuk bersungguh-sungguh berdasarkan ilmunya yang luas untuk mengeluarkan satu hukum. Dan mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Kerana ijtihad dan mujtahid ni asal perkataannya jahada, jim hadal, jahada. Jahada tu maksudnya sungguh-sungguh, jihad, sungguh-sungguh. Jadi ijtihad
Satu proses yang sungguh-sungguh dibuat untuk menghasilkan atau mengeluarkan hukum, dipanggil istimbat hukum. Menetapkan hukum. Dan mujtahid orangnya, orang yang mengeluarkan hukum tu, orang yang layak mengeluarkan hukum tu. Baik, kemudian kita tengok apa keterangan di dalam kitab. Kata musannif ijtihad. Musannif tu maksudnya pengarang kitab. Kata musannif pengarang kitab, ijtihad ialah menumpukan fikiran kepada nas-nas. Jadi ijtihad ni ialah satu proses, satu kaedah yang menumpukan fikirannya kepada nas-nas. Nas-nas ni maknanya keterangan-keterangan agama. Nas ni 4, iaitu Quran, hadis, ijma', qiyas. Rujukan tu dia berhempah pula cari ayat Quran, berhempah pula cari hadis Nabi, berhempah pula melihat kaedah-kaedah hukum yang ada. Kalau kita mengaji lebih dalam masalah usul fiqh ni, dia ada 10 pecahan, bukan 4 dia, ada 10. Dia boleh tengok kepada para sahabat dan sebagainya lah. Itu panjang ceritanya. Cuma nak ceritanya, ijtihad ialah proses menumpukan fikirannya kepada nas-nas tadi, nas Quran, hadis dan sebagainya, serta menyelidiki, kaji, selidik, kaji ayat Quran, kaji hadis, akan dia dengan halus. Maknanya halus ni maknanya dengan terperinci satu-satu, dalam-dalam. Bukan main atas permukaan, main dalam-dalam. Sebab tu orang awam macam kita, macam dalam konteks kehidupan lah, orang awam macam kita, kalau kita pergi mandi laut, kita main atas permukaan je. Itu pun penakut lagi pakai pelampung. Nampak? Padahal cetek kaki jejak tanah pakai pelampung juga. Kan? Maknanya main atas permukaan je. Tapi kalau orang terror, orang pakar, tak main atas permukaan. Dia pergi dasar laut. Pakai itulah scuba datang tu, ada tong oksigen belakang. Pakai apa? Google dia tu. Masuk menyelam sampai ke dalam. Orang biasa-biasa boleh selam sampai dalam. Boleh tapi tak naik . Mati di situ terus dah. Dia tak boleh nak kawal diri dia sebab dia tak reti. Nak kayuh kaki itik tu pun tak reti. Kan? Tapi kalau orang yang ada khusus, dia yang belajar khusus untuk bahagian tu, dia boleh selam dalam. Sama juga ni. Orang awam macam kita tak mampu untuk melakukan ijtihad sebab ilmu kita kurang. Pengetahuan kurang. Adapun orang yang khusus dalam bidang ilmu ni, ilmunya banyak, luas, maka dia boleh selam begitu dalam hal-hal agama. Itu yang dimaksudkan menyelidiki akan dia dengan halus bagi memahamkan maksud syarak. Maksud syarak di sini artinya maksud ayat Quran, maksud hadis Nabi. Apa yang dikehendaki pada satu-satu ayat tersebut atau hadis tersebut, nak diguna pakai di mana, pada keadaan mana, tang mana. Nak ngatakan hukum arak tu haram, haram tu dalil mana ambil, rujuk mana, apa yang menyebabkan kata dia haram, sebagai contoh. Dari tak kiralah apa-apa saja hukum, dari segi fatwa dan sebagainya itulah. Maka inilah orang yang dinamakan ijtihad, bagi memahamkan maksud syarak dan menetapkannya dan menetapkan hukum sesuatu tu. Okey, boleh tak boleh, halal tak halal, macam mana kira dan sebagainya. Itu namanya ijtihad, kaedah dia tu. Dan orang yang berijtihad itu maka dinamakan dia mujtahid. Mujtahid ialah orang yang sanggup. Sebab apa? Sebab bukan semua orang boleh. Orang yang sanggup bergelumang di dalam susah payah ilmu yang sangat dalam ni. Macam kita baru mengaji kuliah bulanan gitu je, baru mengaji kuliah online, dengar-dengar ustaz cakap je. Tak layak jadi mujtahid. Mujtahid ni dia selam dalam, dia ngaji daripada satu kitab ke satu kitab, daripada kitab kecil sampai ke kitab besar, habis dia khatam. Bukan setakat khatam, malah dia faham pula. Dia boleh hurai balik dan sebagainya. Betul-betul dia faham. Jadi nak duduk di bahagian ni, kesanggupan yang hanya orang yang betul-betul layak sahaja. Sebab tu dia kata ialah orang yang sanggup, dan syarat kedua yang layak. Bukan setakat dia sanggup, malah dia layak. Layak macam mana? Pilihan Allah. Walaupun benda tu susah, tapi sebab dia layak,
Allah berikan kepada dia. Contoh nanti kita tengok nama-nama dia. Salah seorang ni Imam Syafi'i, imam kita, mazhab kita lah. Imam Syafi'i dia nak mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik tu guru dia. Imam Syafi'i anak murid. Imam Syafi'i pergi jumpa Imam Malik nak mengaji kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' ni kata guru ana dulu masa ana mengaji, dia kata kitab Muwatta' ni kira kitab besar lah. Maknanya antara kitab hadis yang paling besar sebab dalamnya semua hadisnya sahih. Nah, Imam Malik karang. Jadi waktu Imam Syafi'i nak mengaji kat Imam Malik kitab Muwatta'. Muwatta' tu karangan Imam Malik sendiri. Jadi bila nak mengaji ni dia pergilah rumah Imam Malik, ketuk pintu. Lepas tu khadamnya ataupun pelajar yang berkhidmat dengan Imam Malik buka pintu. Nak buka pintu, Waalaikumsalam, nak jumpa siapa? Nak jumpa tuan guru lah Imam Malik. Saya nak mengaji dengan dia. Baik, nanti saya sampaikan pada dia dulu. Kalau dia izin baru boleh. Lepas tu Adam ni tadi, pelajar ni tadi pergilah jumpa tok guru dia Imam Malik. Wahai tok guruku Imam Malik, ada satu orang lelaki dia kata dia nak mengaji denganmu kitab Muwatta'. Kata Imam Malik, bagi tahu kepada budak tu, pelajar tu, suruh dia hafal dulu Muwatta', habis dah hafal Muwatta' baru datang jumpa aku untuk aku ajar. Tak apalah, pelajar ni pun pergilah bagi tahu ke Imam Syafi'i dekat pintu tu. Bagi tahu kata guru Imam Malik kata kamu kena hafal dulu Muwatta' ni, dah hafal baru datang mengaji. Kata Imam Syafi'i, Muwatta' dalam nidah, dia kata. Maknanya sebelum dia pergi tu Muwatta' dia hafal dah. Muwatta' ni dalam dia berapa ratus hadis, ana pun tak ingat. Tak pasti, ana lupa. Tapi banyaklah, ratus ke ribu tak pasti. Tapi banyak hadis dalam tu, semua dia hafal. Bukan hafalnya matan hadis je, dengan sanad-sanad an tu, daripada siapa, habis dia hafal. Kalau ikut logik semata-mata, boleh ke manusia begini? Manusia pilihan Allah. Sebab tu dia kata dan layak. Layak di sini maknanya Allah yang pilih. Bila Allah pilih, benda susah jadi senang. Sebab yang menyusahkan siapa? Allah. Yang menyenangkan siapa? Allah. Allah boleh buat satu yang susah jadi senang, satu yang senang jadi susah. Ada orang baca Quran tu senang bagi dia. Senang nak baca ayat Quran kan? Bukan hafal, baca. Bagi dia senang. Ada orang bagi dia baca Quran tu susah. Tak payah kata Quran, Iqra' satu tak lepas lagi. Nampak? Susah pada dia, merangkak-rangkak baca. Sebab apa? Yang menyusahkan itu Allah. Dan yang menyenangkan itu pun Allah. Kita yang boleh baca Quran, jangan kita rasa sombong. Kerana yang boleh bagi senang, asalnya susah juga Quran tu. Tapi kita boleh baca dengan senang. Siapa yang senangkan? Allah. Sama juga dalam hal ni, Imam Syafi'i kealimannya dan sebagainya, ribuan hadis dalam hafalan dia, siapa yang memudahkannya? Allah. Maka inilah insan yang layak, yang dipilih oleh Allah. Dan semua ulama-ulama yang lain lah. Begitu. Tapi kalau nak tahu layak tak layak, kena mohon dulu. Bukannya berserah, bangun tidur, kalau aku ni layak dapat ilmu agama, dapat lah. Memang tak dapat, tak payah kata dapat ilmu agama, roti canai tak dapat, bangun tidur senyap gitu je. Jadi kena lagi mohon dulu. Mohon macam mana? Pergi cuba try belajar lah. Pergi belajar dulu. Kemudian belajar tu, benda orang lain semua rasa susah, tapi tang dia senang. Mungkin ada tanda-tanda Allah nak beri ilmu pada kita, untuk Allah nak letakkan kita pada satu tempat yang layak pada kita. Tu kita kena berusaha dengan sungguh-sungguh. Tu maksudnya dengan kelayakannya, menumpukan fikiran kepada nas-nas dan kaedah-kaedah, yakni dasar-dasar yang disebut sebagai usul fiqh. Ilmu usul fiqh yang mula-mula disusun ialah Imam Syafi'i. Asalnya ilmu fiqh aja. Kemudian Imam Syafi'i menggariskan satu ilmu baru namanya usul fiqh. Sebenarnya bukan ilmu baru, tapi dia pertambahan yang baru daripada fiqh tu, kemudian dibuat satu usul fiqh. Usul fiqh maksudnya kaji bagaimana untuk nak menterbitkan satu-satu hukum mengikut kaedah-kaedah yang disusun, yang tak boleh nak disangkal kaedah tu. Itu yang dipanggil, dan kaedah-kaedah dasar-dasar agama. Serta menyelidiki jalan-jalannya.
kaji siasat jalan-jalan ni. Belajar betul-betul dalam bidang tu, jalan dia. Dengan teliti, bukan main-main. Dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Bukannya ala kadar. Kelas pengajian dia bukan macam kita, kejap ada, kejap tak ada dan sebagainya. Berterusan dari pagi sampai ke malam. Mengaji je dengan betul-betul. Bagi memahamkan maksud firman Allah. Nampak? Bagi nak memberi faham pada firman Allah. Makna ayat Quran Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni ayat-ayat Quran tu bukan senang untuk orang awam macam kita nak faham. Mereka ni lah kaji, selidik tentang ayat itu dan apakah maknanya dan apakah kegunaannya pada kehidupan kita. Di mana nak pakai dalilnya tu. Itu yang dipanggil mujtahid. Serta menetapkan keputusan-keputusan hukum. Mereka dengan ilmunya yang luas, mereka lah yang layak menetapkan satu-satu hukum, satu-satu keputusan hukum. Yang ni boleh ke, tak boleh ke, macam mana ke, halal ke, tak halal ke, apa ke sebagainya. Mereka menetapkan. Kerana mereka layak, mereka adalah golongan mujtahid. Yang tersebut mengikut alasan-alasan yang didapatinya. Dan setiap keputusan yang mereka buat berdasarkan alasan-alasan yang mereka dapati daripada ilmu mereka yang sangat luas. Lepas tu penting kita kenal mujtahid supaya jangan kita rasa kita lebih atau sama taraf dengan mujtahid. Kan? Macam hari ni ada orang petikai imam mazhab dan sebagainya. Padahal dia baru PhD. Mujtahid ni bukan pangkat PhD. Bapak PhD lagi. Atas lagi. Kealiman yang sangat dahsyat. Orang hari ni rata-ratalah kebanyakan ustaz kita pada hari ni memang hafal hadis, tapi matan hadis. Mereka ni bukan sakat matan, riwayat dia hafal. An tu daripada siapa hafal. Kadang-kadang sampai satu tahap ada yang hafal muka surat. Ada seorang syekh nama dia lupa dah nama dia. Tengok kita nama syekh mu lupa, tak payah kata nak hafal benda lain. Apa nama dia lupa dah. Tak datang pula dia. Tapi syekh ni kamus dia hafal. Dahsyat tak dahsyat? Kamus tu baitun sama dengan apa? Maksud apa? Dia hafal kamus tu. Kamu kalau dah kamu hafal Quran hafal lah, hadis lagi lah hafal. Kitab-kitab lain lagi hafal. Nak cerita ni sampai tahap kamus pun hafal. Dahsyat tak dahsyat kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Kita dengar orang skor 20A SPM, rasa hebat dah. Wah, 20 setakat 20A SPM subjek dia sains matematik. Setakat subjek hafal kimia bio gitu je. Setakat hidrogen oksigen. Apa lagi? Ini ayat Quran 30 juzuk 6236 ayat dalam kepala. Tebuk mana-mana boleh jawab. Bukan sakat ayatnya hafal, tafsirannya pun hafal. Nak tafsir benda, tafsir Qurtubi, tafsir jalan lain, nak tafsir Ibnu Katsir, habis dia boleh hurai satu-satu ayat ni makna apa. Nak guna tang mana, hukum ni macam mana. Dahsyat. Hadis, sebut hadis nombor berapa dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim. Habis semua. Mereka ni. Sebab itulah kita kena kagum dengan golongan alim ulama. Bukan kita rasa kita nak puji kepada mereka yang berjaya dalam SPM dan sebagainya, tak salah. Tapi jangan kita terlampau kagum kepada orang yang memiliki barang dunia, sedangkan orang memiliki barang akhirat lebih hebat daripada itu lagi. Mereka punya hafalan lagi dahsyat, tinggi-tinggi. Ayat-ayat Quran, hadis semua dalam kepala. Tu mujtahid yang diakui, mereka mujtahid yang diakui sah, yang boleh maksud diakui ini muktabar dalam bahasa Arabnya. Muktabar tu artinya boleh dipercayai. Muktabar artinya yang kita boleh ikut dia, yang besar lah, yang hebat. 4 orang mujtahid telah diakui oleh sekalian umat Islam bagi menjadi ikutan orang-orang Islam, iaitu yang pertama Imam Syafi'i. Nama betulnya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu tok dia. Tok kepada tok dia. Dia lima nasab dia. Tapi yang nama betulnya Muhammad bin Idris. Yang kedua Imam Hanafi. Namanya Nu'man bin Thabit. Mana datang Hanafi tu? Nama dia Nu'man bin Thabit.
Hanafi itu anak dia. Sebab dia diberi gelaran Abu Hanifah, bapa si Hanifah. Hanifah tu anak dia. Jadi bapa Hanifah orang panggil Abu Hanifah, maka lama-lama lekatlah orang panggil Imam Hanafi. Yang tiga, Imam Maliki. Maliki nama betulnya Malik bin Anas. Yang keempat, Imam Hanbali, nama betulnya Ahmad bin Hanbal. Padahal nama dia Ahmad, ayah dia Hanbal, tapi lekat nama gelarannya nama ayah dia Imam Hanbali. Siapa orang dulu-dulu gitu? Kerana mereka bersyukur atas keturunan mereka. Macam Imam Syafi'i, bukan nama dia Syafi'i, nama Syafi'i itu nama tok nyang dia. Tapi dia pakai nama Syafi'i kerana dia bersyukur atas tok nyang dia lah menghasilkan tok dia, menghasilkan ayah dia, daripada ayah itulah menghasilkan dia. Maknanya kalau bukan kerana orang dulu-dulu dengan amalannya, dengan doanya, mungkin tak jadi baik kita pada hari ini. Kita yang jadi elok pada hari ini mungkin berkat doa orang tua-tua kita zaman dulu yang mendoakan keturunan dia, ayah kita, tok nyang kita dan sebagainya. Sebab tu mereka suka menggelarkan nama mereka dengan nama gelaran ayah, atuk dan sebagainya. Tu. Okey, baik. Kemudian tambahan, ni tambahan yang tak ada dalam kitab. Yang lahir dulu iaitu Imam Hanafi pada tahun 80 Hijrah sampai 150 Hijrah. 80 lahir, wafat 150 tahun Hijrah. Kemudian yang kedua, Imam Malik. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijrah dan wafat pada tahun 179 Hijrah. Itu Imam Malik. Maknanya Imam Hanafi lahir dulu, lepas tu barulah Imam Malik. 179 wafat, lahir 93. Kemudian lahir pula Imam Syafi'i, mazhab kita, iaitu lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah. Jadi kalau kita tengok pada tarikh tahun ni, sama dengan siapa? Imam Syafi'i sama dengan Imam Hanafi. Maknanya Imam Hanafi wafat 150, Imam Syafi'i lahir 150. Tahun yang sama. Tahun itulah Imam Hanafi meninggal, tahun tu juga Imam Syafi'i lahir. Sebab tu kata ulama, satu bintang lenyap, Allah timbulkan bintang yang baru. Tu. Kemudian barulah imam yang terakhir, imam yang keempat, Imam Hanbali, lahir pada tahun 164 Hijrah dan wafat pada tahun 241 Hijrah. Kalau boleh hafal lah. Kalau tak boleh tak apalah, hafal juga. 164 dengan 241. Okey, apa maklumat tahun ni yang kita boleh dapat? Yang pertama, sahlah bahawa mereka golongan salafus soleh. Kerana salafus soleh itu tahun 1, 2 dan 3 Hijrah. 1, 2, 3 Hijrah tu maknanya kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga. Tahun 100, tahun 200 dan tahun 300 Hijrah. Siapa yang lahir dalam lingkungan tahun tu, mereka digelar sebagai golongan salafus soleh. Maksud salafus soleh, zaman tu zaman yang aman, zaman yang kuat ibadat. Orang sesat ke orang jahat ada tu ada, tapi tak banyak. Zaman yang terbaik, antaranya paling terbaik zaman Nabi, kemudian yang kedua terbaik zaman sahabat, ketiga terbaik ni zaman salafus soleh. Kurun pertama, kurun kedua dan kurun ketiga Hijrah. Jadi mereka ni hidup di kurun keberapa? Kurun pertama dan kurun kedua. Maka mereka lah golongan salafus soleh. Sebab tu kalau Imam Ghazali, kita tengok dia punya tahun kelahiran dia sekitar 500 Hijrah. Jadi maknanya dia kurun kelima. Kita tengok angka depan, 500 Hijrah maknanya kurun kelima. Jadi Imam Ghazali kurun kelima. Imam Ghazali ilmunya sangat luas, tinggi, hebat ilmu dia. Maka ada orang tanya kepada Imam Ghazali, kenapa kamu tak buat mazhab sendiri? Sedangkan Imam Ghazali bermazhab Imam Syafi'i. Dia tak buka mazhab dia sendiri. Bila ditanya, kata Imam Ghazali, kerana aku lahir di zaman khalaf, bukan zaman salaf.
Sedangkan empat imam termasuk imam pilihanku dalam mazhab iaitu Imam Syafi'i, mereka lahir pada zaman salafus soleh, yakni zaman pada kurun 1, 2 dan 3 hijrah. Maka orang di zaman itu lebih layak untuk diikuti. Kerana bukan setakat mereka alim, zaman mereka itu orangnya alim. Bukan mereka je alim, orang keliling pun alim juga. Hebat. Zaman kita boleh jadi ada ulama alim, tapi keliling ramai yang jahil. Waktu tu zaman ibadat yang cukup kuat. Dalam kitab-kitab sebut semayang sunat mereka zaman salafus soleh tu kurang-kurang 1000 rakaat semayang sunat. Kurang-kurang 1000 rakaat. Setakat bangkit tahajud tak payah sembang lah. Memang hari-hari bangkit tahajud mereka. Kan? Imam Junaid Al-Baghdadi dia ada bisnes, dia jual macam cawan-cawan kaca gini. Dia jual barang, dia buka kedai. Tapi sebelum dia buka kedai, dia akan semayang 400 rakaat semayang sunat. Baru dia buka kedai. Kalau kita buat gitu, buku apa nak buka kedai? Nampak? 400 rakaat. Zaman ni lah yang banyak kita dengar cerita-cerita yang hebat. Mereka berdiri semayang, kadang-kadang baca sampai 2-3 juzuk dalam satu rakaat. Semayang tukar diam sampai burung duduk atas kepala. Sebab burung duduk sangka tunggul kayu. Rupanya orang semayang, tak bergerak diam. Baca berjuzuk-juzuk semayang. Juzuk-juzuk Quran. Hebat zaman tu. Mereka ni lah antara 4 orang ni. Sebab itulah kalau kita nak pelikih 4 imam ni, atau nak pelikih Imam Syafi'i, cermin betul-betul lah. Kalau tak boleh, tak cukup cermin sikat rambut, pakai cermin lori terus. Nak tengok betul-betul lah diri kita. Nak banding dengan zaman mereka. Nak layak tak layak. Hebat tak hebat. Dan lagi pengetahuan tambahan kita, di zaman dulu sekitar 1300 tahun Masihi lah. 1300 tahun Masihi, ada seorang namanya Abu Abdullah Muhammad Ibni Batutah, atau terkenal dengan panggilan Ibni Batutah. Nah, Ibnu Batutah ni dia suka musafir, dia suka banyak berjalan. Jadi dalam catatan rihlah dia singgah di Mekah pada ketika itu untuk mengerjakan haji atau umrah. Anda tak pasti, rasanya haji. Dia pergi situ dan dia dapati orang di situ sembahyang pada zaman tu sekitar 1300 tahun lebih. Waktu tu orang sembahyang mengikut mazhab masing-masing. Maknanya ada 4 orang imam dan waktunya lain-lain. Bila masuk waktu, pertama mazhab yang diizin untuk solat dulu ialah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i semayang dulu. Dia ada satu dipanggil maqam, tempat imam dia berdiri. Ada pondok kecil. Kalau tengok gambar-gambar lama ada nampak ada pondok-pondok keliling Kaabah tu. Satu pondok tu Imam Syafi'i. Tempatnya tempat yang Imam Masjidil Haram semayang sekarang ni, itulah tempat berdirinya mazhab Syafi'i semayang situ. Tempat situ. Kemudian sebelah kanan sini di bahagian pancur emas. Nanti balik Google, tengok Kaabah, ada disebut pancur emas. Dia atas bumbung Kaabah, dia ada satu macam longkang kecil. Bila air hujan turun, air akan turun ke atas bumbung Kaabah. Air itu akan keluar dekat ni pancuran tu, yang macam longkang kecil tu. Dipanggil pancur emas sebab memang diperbuat daripada emas. Raja-raja Arab zaman dulu, mereka tempah buat pakai emas, letak atas tu. Dan ada keberkatan, orang kata kalau air hujan turun, tadah air daripada air yang turun daripada bumbung Kaabah tu, ada keberkatan. Jadi menghadap di sudut itu adalah mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi situ. Bukan, silap. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali situ. Okey, mazhab Hambali. Kemudian yang bertentangan dengan mazhab Imam Syafi'i sebelah sana, di sebelah sana. Itu apa nama tu? Mazhab Maliki. Sebelah sana mazhab Maliki. Yang sebelah sini kat Hajarul Aswad mazhab Hanafi. Hanafi belum lagi kan? Hanafi. Jadi 4. Yang semayang dulu Syafi'i, kedua semayang Maliki, 3 semayang Hambali, 4 semayang Hanafi. Dia macam tu. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dia berturutan. Dia tak semayang serentak. Lain-lain ikut mazhab. Kemudian yang kelima, ada setengah pendapat kata Syiah. Tapi tempat dia di mana, wallahu a'lam.
Jadi 4 tu dia pun semayang. Kan? Semayang. Tak macam sekarang. Sekarang ni bila kerajaan Saud mengambil alih Mekah, tanah Arab, mereka ubah, tak buat dah 4 mazhab semayang ni, dia buat sekali je, satu je imam, sekekal lah sampai hari ni. Padahal zaman dulu sebenarnya ada 4 mazhab semayang, ikut urutan masing-masing. Jadi persoalannya yang ditimbulkan oleh ulama, waktu tu semayang lain-lain mazhab, tapi tidak bertelingkah setiap sesama masing-masing, sesama pengikut tidak bergaduh. Hari ini semayang satu imam, tapi berpecah-pecah kerana Wahabi yang membawa porak-peranda antara perbezaan mazhab. Dulu walaupun mazhab berbeza, tapi tak ada pun bercanggah gaduh ke dan sebagainya, tak ada. Masing-masing menghormati mazhab masing-masing. Itu. Jadi inilah 4 imam mazhab, biar kita hafal. Adapun pegangan kita di Malaysia ni, kita berpegang kepada mazhab Muhammad bin Idris. Siapa dia? Imam Syafi'i. Kenallah nama benar dia, nama betul dia, Muhammad bin Idris. Takut lagi orang saja nak kenakan kita, entah mazhab dia. Saya mazhab Muhammad bin Idris. Yapin ke apa dia kata? Bukan Yapin bengong tu lah nama Imam Syafi'i. Sampai tak tahu. Baik. Kemudian kita berhenti sini, kita akan sambung tajuk baru. Alhamdulillah. Kita dah masuk bab yang baru, iaitu pelajaran tauhid. Jadi bab yang pertama ni dah selesai. Sekarang kita akan masuk pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid ni penting, kerana ialah menentukan sama ada kita selamat atau tak selamat daripada api neraka Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nara, thumma yaqulu Allahu ta'ala akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, atau kama qala. Mafhum hadis, Nabi kata yadkhulu ahlul jannatil jannah, ahli syurga telah masuk ke syurga. Wa ahlun narin nara, dan ahli neraka telah masuk ke neraka. Thumma yaqulu Allahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman. Ni semua makat-makat habis dah ni. Semua dah masuk, yang syurga masuk syurga, yang neraka masuk neraka. Tiba-tiba Allah berfirman, akhriju minan nar, kata Allah, keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman, siapa-siapa yang dalam neraka tu ada iman sebesar biji sawi. Biji sawi ni setengah ulama berpandangan seperti sebesar zarah, maknanya halus, kecil sangat, benda yang kecil. Walaupun dia ada iman sekecil mana pun, kata Allah, akhriju minan nar, keluarkan dia daripada neraka. Hadis ni ada sambungan dia lagi. Nanti dia akan keluar dan sebagainya, akhirnya akan masuk ke dalam syurga. Tapi iman ni lah apa dia? Ilmu tauhid ni yang kita nak belajar akan kuliah yang akan datang ni. Nak jaga iman ni lah, supaya biarlah ada walaupun sebesar biji sawi. Bukanlah sebiji sawi je target kita, dah. Tapi biarlah sekurang-kurang ada walaupun sedikit. Nak jaga yang itu. Kerana kalau ada, insya-Allah macam mana pun kita akan diselamatkan Allah. Tapi kalau habuk pun tak ada, sebesar biji sawi pun tak ada, duduk dalam neraka selama-lamanya, jadi kafir di sisi Allah. Auzubillah min zalik. Baik. Jadi itu. Jadi kita akan sambung kuliah akan datang dalam masalah pelajaran tauhid, insya-Allah. Jadi kita ada soalan satu je kan? Satu saja. Boleh tak tolong tanya mana-mana ustaz? Apa pandangan ustaz mengenai seseorang ini yang cuba menasihati kita, tetapi dalam masa yang sama dia cuba menyakiti hati kita. Kita tak sukalah. Kita tak suka tu saya tambah. Dia kata aku tak tulis pun. Baik. Jadi apa pandangan ustaz? Dia ustaz tak boleh bagi pandangan. Cumanya kita rujuk dari nas-nas yang ada. Jadi seseorang ni dia cuba menasihati kita. Menasihat ni benda yang baik ke benda tak baik? Benda baik. Tak ada masalah, baguslah dia menasihati kita. Jadi bila benda baik, apa hukum dia? Bila buat benda baik dapat apa?
pahala. Okey. Pada sudut ni menasihat tu benda baik, menasihat tu boleh pahala. Okey, jelas, selesai. Tetapi dia kata, dalam dia duk menasihat tu dalam masa yang sama, dia cuba menyakiti hati kita. Dia nasihat kita, tapi yang sama dia sakitkan hati kita. Okey, baik. Pertama sekali, hati kita sakit tu boleh jadi macam-macam. Kenapa jadi sakit? Boleh jadi orang yang nasihat tu bukan niat dia nak menyakitkan hati kita, tapi dia cuma menyampaikan, dia lurus. Dia menyampaikan apa yang patut sampai. Dia cakap apa yang patut cakap. Tiba-tiba apa yang dikatakan tu menyebabkan orang yang dengar tu terasa hati, tersakit hati. Jadi kalau tersakit hati, bukan dia sengaja nak sakitkan hati. Jadi dia tak bersalah. Dia cakap benda yang benar, dia cakap benda yang betul. Dan mu sakit hati, betul lah tu. Makna memang hatimu sakit. Sebab tu mu sakit hati. Bila kita tahu hati kita sakit, jangan kita marah orang, jangan kita salahkan orang. Jadi bila kita tahu hati kita sakit, maka kita kena rawat hati kita supaya jadi sembuh, sihat. Contoh kita sakit, lengan kita sakit-sakit, ada macam lebam-lebam gitu. Sampai kita pergi klinik, jumpa doktor. Doktor kata kat mana sakit, kita pun tunjuk tangan kat sini sakit. Jadi doktor nak test tak? Mesti doktor test. Takkan main terus main bagi ubat je. Doktor pun cuba tekan. Kat mana? Sini sakit. Tu sakit. Gitu. Kita jerit sebab tempat tu sakit. Lepas tu doktor pun bagi nasihat gini, bagi ubat semua gini. Kita marah doktor. Doktor ni menyakitkan tangan saya tau. Doktor kata bukan aku lagi sakit, tangan memang dah sakit. Aku cuma nak menunjukkan di mana tempat sakit untuk meyakinkan, dan aku nak bagi rawatan dia, ubat dia. Tak patut doktor ni. Marah. Tak patut hang keluar. Nyampah aku. Jangan datang dah klinik aku dah. Macam tu juga. Kadang-kadang ustaz-ustaz ke siapa-siapa dia ceramah. Mana dia nak tahu hati siapa-siapa kat depan sana, terasa hati dan sebagainya, sakit hati. Itu yang sepatutnya bila kita dengar kuliah dan sebagainya, hati kita terasa atau terasa sakit. Itu yang orang cakap apa, itulah yang sepatutnya kita mengaji supaya kita nampak apa yang kurang pada diri kita, apa yang silap pada diri kita. Itu. Adapun yang kedua, dia memang ada niat untuk menyakitkan hati orang tu. Memang tujuan dia bukan nak nasihat sangat, tapi tujuan dia cakap tu memang nak bagi pedih. Memang nak bagi kena, nak bagi kau-kaunya, nak bagi cucur rapatnya. Nampak? Yang tu barulah bersabit dengan hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Seorang muslim, seorang Islam adalah orang yang menjaga lisannya, percakapannya ataupun perbuatannya tidaklah orang cakap merosakkan orang lain atau menyakitkan hati orang lain. Selamat, orang Islam jadi selamat dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia. Orang Islam jadi tenang dengan apa yang dia kata. Itu barulah orang Islam yang baik, yang elok, yang terbaik. Jadi kalau kita nak nasihat orang, sedaya upaya untuk tidak menyakitkan hati orang yang kita nasihat. Tapi kalau tersakit juga, kita berada di luar kawalan kita. Tak apalah. Bukan kita bantai ustaz. Kadang-kadang kan kita kuliah ke mana ke, sebelum kuliah tu ada orang kata, ustaz bantai ustaz, kau ustaz, rapat ustaz. Memanglah rapat aku yang kena. Jadi kadang-kadang kita dah berubah niat dalam hati tu. Kita pun syok juga orang duk up kita. Takut nanti berubah niat, bukan kita nak memberi kesedaran, tapi kita nak bantai orang. Macam ayah dengan anak. Dia rotan anak dia ataupun seorang guru pada anak murid. Dia rotan anak murid dia. Rotan dia pada peringkat awal, rotan untuk mendidik, nak mengajar. Tujuan dia rotan sebab dia nak ajar. Tiba-tiba kawan-kawan dia up, kau lagi rotan, bantai lagi, bubuh lagi. Nampak? Jadi dia ubah dah niatnya jadi rotan. Dia bukan nak didik dah. Rotan dia tadi memang nak bagi rapat ni. Jadi budak tu akhirnya menjadi baik atau menjadi lebih teruk? Jadi lebih teruk lah. Jadi benda rotan ataupun bantai ni tadi benda yang sama. Teguran tu benda yang sama. Tapi cara niatnya itu yang berbeza. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu bergantung dengan niat.
Nah, kalau niatnya kerana kebaikan, maka hasilnya akan mendapat kebaikan. Tapi kalau niatnya atas keburukan, maka hasilnya akan jadi keburukan. Ada je kita tengok guru-guru agama atau ustaz-ustaz yang cengih garang, nak rotan anak murid dan sebagainya. Tapi dengan niat yang betul untuk mendidik, hasilnya, walhasilnya budak tu bila besar jadi orang yang berguna. Kadang-kadang jadi ustaz pula. Nah, sampai dia pergi jumpa balik guru dia, terima kasih guru kerana rotan saya dulu. Kalau guru tak rotan lah saya tak jadi macam ni. Nah, dia jadi elok dengan sebab rotan tadi. Sebab apa? Sebab niat si pengerotan tu niatnya yang betul. Tapi kalau niatnya nak tunjuk ke orang yang dia ada kuasa dan sebagainya, nak keegoan dan kesombongan, budak tu tak akan dapat hasil menjadi baik, malah budak tu jadi lebih teruk lagi. Rotan benda yang sama, tangan yang sama, orang yang sama, tapi hatinya berbeza. Sebab itulah kalau kita mengaji kitab Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, hati itulah raja. Maka rajalah yang menentukan. Kalau betul rajanya, maka betullah rakyatnya, tindakannya, hulu balangnya. Tapi kalau rosak rajanya, maka rosaklah segala kerajaannya tu. Tingkah lakunya akan jadi rosak. Sebab tu hati itu yang mesti betul dalam segala tindak tanduk yang kita buat. Jadi berdasarkan ni, nasihat tu mengikutlah. Kalau betul memang dia niat, dia memang nak menyakitkan hati kita, tapi itulah kita tak boleh baca hati orang. Jadi tanamkan dalam diri husnuzon, bersangka baik dengan semua orang. Sangka baik je. Nak dia nasihat kita, kemudian kita terasa hati, kita duk sangka syaitan cocok kita ni. Ni kata yang dalam kitab ni. Nak apa nama Tok Guru ajar ni, khotir-khotir ni, lintasan hati. Dibisik kita, kawan tu saja nak kena hang. Dia bukan nak nasihat hang sangat, tapi dia nak bagi sakit hati hang. Kita tolak tepis nak bisikan-bisikan syaitan. Kita kata lantak pilah. Soal dia niat nak sakitkan hati aku ke tidak, itu dia dengan Allah. Adapun apa yang dia kata tu benar, nasihat dia tu benar, memang aku ada salah, aku terima walaupun pahit. Ubat walaupun pahit, kalau kita terima, manfaat pada kita. Betul tak? Jadi walaupun pahit nasihat yang diberikan sehingga pedih hati kita, sakit hati kita, tapi kita ambilnya dari sudut kebaikan, maka walhasilnya kita akan dapat kebaikan. Dia bergantung pada penerimaan kita. Kita terima baik atau terima tak baik. Kalau kita terima baik, insya-Allah kita jadi baik. Kalau kita terima tu sebagai satu benda yang tak baik, kita terima nasihat orang tu dengan kata dia ni kutuk aku, maka kita hanya dapat kutukan. Tapi kalau kita terima nasihat orang tu walaupun pedih, tapi kita terima dia sebagai ini satu nasihat, tamparan pada aku untuk aku berubah, maka kita akan dapat perubahan yang lebih baik. Jadi pergantungan pada diri kita dalam menerima sesuatu perkara. Jadi itu. Moga-moga mendapat manfaat kita bersama, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni, moga Allah pertemukan lagi pada kita kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi kuliah kita ni akan berterusan lagi lah sampai 20 berapa? PKP kan? 28 April. Itu pun mungkin tak tahu, tambah lagi tak tahulah. Tak apalah. Yang penting bukan masalah PKP tak PKP. Yang penting diri kita Allah dah beri dah kekosongan masa, apa lagi yang kita nak? Apa lagi yang kita boleh buat? Dulu mungkin kita pernah mengeluh, Allah sibuk sangatlah. Orang kata kenapa tak datang kuliah ni? Oh sibuk. Kenapa tak boleh baca apa nama Al-Muq ke apa ni? Oh sibuk. Macam alasan sibuk. Sekarang Allah sudah lapangkan kehidupan kita. Apa lagi alasan kita depan Allah Ta'ala? Sebab itulah orang yang akan berhadapan dengan Allah Ta'ala esok di padang mahsyar, tidak ada sebarang alasan untuk dikemukakan atas segala yang ditanya oleh Allah atau dipertikaikan oleh Allah pada sudut kehidupan dia. Tak ada. Dia nak cakap apa? Ni. Nak kata sibuk, Allah dah kurangkan kesibukan kita. Apa lagi yang kita sibuk? Kan? Jadi kita buat yang terbaik. Bukan masalah PKP tak PKP, masalahnya diri kita bagaimana dengan Tuhan kita. Yang tu yang kita nak kena cek. InsyaAllah kalau kita faham benda ni betul-betul, PKP tak terasa berat pada kita. Kita tak terasa boring dan tak terasa kekosongan masa, sedangkan masa begitu banyak untuk diisi dengan hal-hal ibadat dan sebagainya, insyaAllah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.